lebih kepada mendekati pergerakan market. Kita understand the market punya price movement. Okay, SNR dia ada kelemahan dia. Sebelum saya tak mengajar, starting saya mengajar adalah saya mengajar support assistant. Tapi yang mana yang student yang lama-lama pernah belajar SNR, mereka kenal saya lah. Okay, jadi technical analysis memerlukan masa memerlukan masa macam memerlukan masa untuk kita faham, ya, faham dari segi entry dan exit, ya, exit kan, entry, SL, okay, CP dan exit. So dia perlu backtest lah. Kita kena buat backtest lah, jangan terus ambil technical analysis ataupun teknik yang kita dapat daripada kawan-kawan kita terus real. Tak boleh, kita kena buat backtest, ataupun backtest ni simulator lah, simulator. Siapa tak ada simulator? Ataupun dekat MT4 dekat dia panggil dekat, ataupun strategy tester dekat MT4 dia, strategy tester. Okay, strategy tester kat MT4 dia. Okay, siapa yang nak simulator, siapa nak backtest, tak ada dia simulator, boleh PM saya bagi free. Dia boleh entry, kita boleh simulator ni, backtest ni kita boleh gerakkan previous punya chart dan kita boleh entry. Kat situ kita boleh faham dari segi technical tu sendirilah, dari segi entry level dia kat mana, price level mana, CP kita nak ambil berapa, SL kita nak ambil berapa, kita nak exit kita kat mana. Jadi sesuatu technical analysis memerlukan backtest. Jangan kata backtest ni memerlukan, bagi saya lead time kita faham lah, bagi kita faham. Saya letak tak payah ambil lama lah, dalam maksimum pun dalam 3 months lah. Ini paling lama lah, tak payah nak buat backtest. Kalau dah faham dari sikit entry, 3 months, minimum 3 months. Ini adalah proses yang kita kena lalui. Bila dah faham dari segi technical, kita perlu implement lah. Kita perlu test, kita perlu uji dekat real chart atau real account. Sebab backtest ni hanya untuk faham teknikal, bukan untuk kita belajar learning dari segi psikologi, emosi, risk management pun kita tak. Kita abaikan semuanya sebab itu adalah ibarat account demo kita tak ada feeling, kita tak ada rasa macam berapa lot saya kita nak pakai, kita petal je lah kan, monitor kan. Kita tak ada belajar learning pasal calculation management, tak ada. Money management kita tak ada. Jadi technical nak tak nak jangan ambil bulat-bulat, remove bulat-bulat daripada mana-mana info. Bukan kata tak bagus, tapi kita kena nampak lebih jelas, supaya kita ni nampak lebih jelas sama ada benda tu kita faham atau tidak. Jadi proses untuk faham TA ni, technical analysis memerlukan masa lah. Jadi kena sabar, jangan terus buat trade real, dapat TA, dapat teknik, terus implement, terus trade real account. Tak boleh, sebab kita kena faham dari gerakan market up and down tu. Dia ada something yang kadang-kadang kita kena faham dari segi entry lah. The most important technical analysis is the entry level lah. Okay, and then kita move kepada yang kedua adalah lebih kepada yang kedua adalah yang kedua kat sini saya buat kat bawah kot. Okay, kat sini yang kedua adalah risk management. Kenapa saya tekankan risk management, ataupun boleh dikatakan risk and money management lah. Risk, saya patut 3 benda tu, risk management, money management, ada satu lagi yang ramai yang tak perasan tadi, time management. Ramai yang suka trade tanpa ada perancangan masa, management. Okay, ini penting. Ketiga-tiga ni adalah penting sangat. Okay, untuk learn risk management, okay, untuk belajar, untuk mahir, mahir RM, saya letak RM, risk management. Letak RM. Perlu trade pada DI account. Jangan pakai demo, kita tak ada rasa
orang kata kesusahan itu, apa kata diuji dengan emosi perlu pakai real account. Okey, money management pertama lah bagi saya. Okey, yang kedua adalah beli kat sini sebagai time management, pengurusan masa. Ini yang ramai tak tahu ni. Dia trade siang malam, pagi petang, siang malam, pagi petang. Perlu time management, perlu ada waktu yang sesuai untuk kita lebih fokus. Jadi ini more tu, ini lebih kepada ini yang kita boleh kaitkan dengan trading plan. Okey, kita kena set lah, kita kena set waktu bila yang kita kena trade. Janganlah waktu kita bekerja, kita curi-curi buat entry, buat analisis, tak betul. Nanti kita hilang fokus, dan kita akan betul fokus dan lebih fokus lah sebenarnya Kak. Jadi anda perlu masa lah, setiap hari masa set masa untuk trading. Ada yang dia kerja so malam lah, tak kisah, contohnya pada waktu malam, mungkin lepas isyak, mungkin dalam 8:30 PM until 11:30. Okey, 11:30 PM. Ini waktu yang dia nak fokus lah. Untuk apa? Untuk dia buat backtest, untuk dia buat live trade dan sebagainya lah. Okey. Ini yang bagi siang bekerja lah. Ada yang kerja shift siang tu, maknanya kerja shift malam, dia bekerja malam. Mungkin siang lah dia kena plan. Sebab trading kita tak boleh nak campur dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Contohnya kita riadah, kita bersama family, kita tengah solat. Sebab kita ni ada masa 24 jam, waktu solat, untuk family dengan anak-anak bagi mereka yang dah kahwin. Bagi untuk bekerja dekat dengan majikan kan. Kita majikan baik kita buat kerja kan, bukan untuk kita curi-curi untuk trade. Nanti kita akan jadi tak fokus dan kemungkinan buka account tu pun mungkin kita tak sempat nak tengok, tak sempat nak letak SL, tak sempat nak letak TP, tak sempat nak letak. Semua tak boleh, jadi semua tak sempat lah. Jadi perlu kita set sendiri. Sebab benda ni ada efek, kita boleh set, boleh masukkan dalam trading plan lah. Dalam trading plan. Mesti ada trading plan kan. Dalam trading plan mesti kita tahu dari segi time entry. Ni time management lah, time entry. Bila? Malam ke? Satu instrumen apa? Instrumen apa kita nak trade? Sama ada instrumen tu lebih kepada forex, lebih kepada gold, whatever lah. Lepas tu lebih kepada apa? Index, stock, whatever lah. Jadi kita kena ada time, ada ni lah, kita kena set lah. Okay, dan trading kita ada apa lagi? Apa yang kita perlu ada adalah risk. Mesti kena ada risk kan. Risk dari segi cost, kita tak boleh nak letak ni. Risk ni adalah kita kesanggupan lah. Satu hari berapa kita sanggup? Ini kita kena set. Jangan set profit je. Saya tak set profit pun satu hari. Saya set sebab saya tak tahu profit ke mana, sebab depend the market. Okey, kesanggupan loss berapa, lot size. Ini dalam trading plan lah ni. Lot size nak ambil berapa, lepas tu total entry berapa. Ini kena tahu lah ni. Total entry satu hari tak salah nak sampai 50 entry, 30 entry itu dah mengarut lah. Plan lah satu hari dalam 3 entry ke 4 entry. Daripada 3 tu calculate dari segi dia punya TP berapa, stop loss berapa. Ini semua kena ada stop loss trading, SL, NTP lah Ini penting kita, ini dalam trading plan. Jadi penting, pengurusan masa sangat-sangat penting. Sebab kita tak nak campurkan dengan aktiviti lain. Sebab trading ni bukan satu benda yang kita rasa. Sebab kita kadang-kadang kita tak balance on life kehidupan kita. Sebab kita banyak lebih pada menghadap chart.
kita menghadap setiap masa ya, setiap masa, setiap malam, setiap pagi semua kan, tengah driving, dalam toilet. Jadi benda-benda yang bagi saya orang kata tak profesional lah sebagai seorang trader. Dia tak faham sebenarnya apa yang dia nak sebenarnya, apa yang dia nak cari sebenarnya. Sebab dia terlalu orang kata terlalu excited satu, kedua terlalu gairah sampai satu tahap dia boleh jadi panik, boleh jadi kelam kabut lah dan sebagainya. Jadi penting, okay, risk management, money management, time management, tiga benda ni you kena pegang lah, you kena mahir. Ini lebih kepada nak buat benda ni memang susah, saya faham, tapi dia memerlukan yang memerlukan disiplin kita banyaklah benda ni dalam trading dalam trading ni dia punya root cause dia disiplin diri satu, mindset satu. Ni dua benda ni yang siapa yang nak boleh ubah benda. Jadi saya tak boleh ubah, saya boleh share, tetapi ada sendiri yang kena ubah. Tapi saya boleh share teknikal, tetapi saya share teknikal pun you tak success lah sebenarnya, sebab bab yang paling besar adalah psikologi. Okay, alright. Ini penting sebab kalau kita tak kontrol kita punya risk, dia effect pada kita punya psikologi. Okay, kebanyakan apa yang saya nampak, pengalaman saya, satu perhatian saya, observation saya, perhatian kita jadi emosi kadang-kadang kita fikir lot size. Itu salah satu. Bagi saya lot size tu kita fixkan, stop loss kita fixkan, jangan ubah ya. Kadang-kadang kita ada masuk 2 chain, kadang-kadang kita ada masuk 10 chain. Jadi benda-benda sini dari segi calculation risk dah jadi kadang-kadang jadi out lah. Maksud saya dari segi trading plan kita cantik dekat on paper je atas orang kata atas kertas je, tetapi dari segi implementation tu kita tak boleh nak follow. Tak boleh nak follow sebab apa? Sebab itu adalah kita. Disiplin adalah penyebab kita tak boleh nak patuhi apa yang kita plan. Okay, sikap lah. Disiplin related to sikap. Your attitude. Betul. Jadi, you must improve your attitude. Kena change your attitude. Dulu layer, sekarang masuk single layer. Sebab benda ni you kena buat improvement tau. Sebab kalau you tak make improvement lah. Every month you still repeat lah. You still repeat and then dia punya answer dia punya jawapan dia still Allah MC lah. So sebab tak ada satu improvement yang you implement pada dia trading. Ini sama je, last week sama, this week sama. So the result dia same lah. Mana in dengan out tu, in sama, last week, last month, jadi out tu sama. Jadi proses tu kena ada improvement. Jadi trading kena ada improvement. Apa yang saya cakap adalah proses. Dari segi technical, kena tahu. First, dua, is risk management, time management. Saya tahu proses dia. Proses yang kedua. Proses yang ketiga adalah psikologi. Ini yang psikologi kadang-kadang. Yang ketiga, psikologi. Saya letak kat sini. Psikologi. Tak. Saya tahu sudah saya pun, sendiri pun ambil masa lama buat psikologi. EYS lah. PHOLO, psikologi and trading. It's very tough. Tak semua orang boleh. Psikologi. Ini adalah emosi. Ini lebih kepada kalau kita nak tengok dari segi orang kata dari segi punca dan masalah, punca dah sebenarnya adalah kita punya sikap. Mindset. First mindset. Ubah mindset. First sekali. Cara mengatasi dia. Saya letak sini cara psikologi. Sebab saya tu letak sebab dulu kan. Sebab emosi bilang ya. Tak bisa lah. Saya nak accept ada yang kawan-kawan kita baru nak masuk. Wah, ramainya tunggu. Okey, alright. Lagi. Okey, sikap. Apa lagi? Apa lagi yang kita rasa? Sikap lagi satu. Emosi, sikap. Mindset. Ya, mindset. Mindset nak cepat. Mindset nak cepat profit. Mindset kalau boleh nak hari ni profit gila-gila. Sebab benda ni, trading ni orang kata dia ada turun naik. Dia bukan macam kita bekerja setiap bulan dapat gaji yang sama. Dia ada turun naik. Jadi kita kena faham trading ni memerlukan satu pengawalan emosi dan pengawalan risiko.
benda ni berisiko tinggi, jadi kita kena check serius lah. Sebab emosi sikap mindset kita ini kena ubah lah. Yang perlu ubah, perlu buat perubahan lah. Perubahan, itu perubahan. Kalau you tak buat perubahan, perubahan yang bersistematik lah, ada sistematik lah ya. Ada bersistematik lah, maksud saya ada planning lah. Sistematik ni ada planning. Nak plan, apa nak plan? Nak ubah, mesti ada dia punya planning lah. Dulu kita buat apa? Dulu selalu apa yang kita buat? Habit kita dalam trading. Kadang-kadang kita full margin, kadang-kadang kita loss saya besar, kadang-kadang kita orang kata tak sabar. Jadi cuba belajar untuk sabar untuk kena SS. Saya listkan beberapa tidak layer, jangan layer. Ni lah, cuba. Ada ramai layer, saya pun layer. Tapi bagi mereka yang pro trader ya, bila mereka layer, tetapi mereka faham kenapa mereka layer, dan diorang faham dari sendiri. Kedua, diorang boleh kawal emosi. Yang dia diorang tahu, diorang punya takat, kemampuan diorang tu sampai mana yang diorang boleh sanggup loss. Ini important. Bila diorang loss, diorang boleh kawal. Boleh kawal mindset. Kita kawal sikap. Tidak layer. Kita buat benda yang sama. Buat benda yang saya turun ni. Simple. Reduce lah size. Reduce entry ya. Maknanya reduce entry. Maksud saya sebelum ni ini was lah. Ini was sebelum ni 30 entry. Contoh per day. Entry. Is, cuba buat is ni kita buat dalam, kita buat dalam 3 entry. Boleh 3 entry satu hari. Boleh 3 entry. Ya, boleh buat. And then fixkan lot size. Ini untuk kita belajar bersabar tau. Psikologi kita kena belajar bersabar. Sebab kita semua tidak sabar. Reducekan entry, betul, fixkan lot size. Jangan lot size yang setiap entry tu, entry pertama 2%, entry kedua kadang-kadang $1, lepas tu 50%, kadang-kadang $1. Jadi kan fixkan lot size. Whatever lah instrument yang nak pakai, katakan forex. Example FX, saya letak FX itu forex lah ya. FX, kalau modal $100 ini contoh lot size 0.01 per entry per entry per day, katakan 4, okay, 4, and then SN 30 pips contoh and then TP based on risk reward TP adalah 1/2 60 pips atau 120 pips. Okay, boleh tak buat benda ni? Slow lah Jadi bila kita belajar sabar, kita respect. Kita dah set SL tu, kita respect SL kita. Nak buat manual cut loss boleh, tapi kita maki. And then kalau price tu dah trigger, price tu dah break ke ataupun dah apa, kita cut loss manual cut loss. Jadi penting SL dengan CL cut loss Sebab kita tak boleh nak biarkan entry kita pun macam tu saja. Sebab cut loss penting, very important. Orang tanya saya TP mana penting, TP ke SL mana penting? Bagi saya SL mungkin tak kisah, sebab depend on market punya movement. Kalau market tu trending, insyaAllah reward dia akan jadi besar. Jadi stop loss ni macam kita punya handbrake lah, ataupun kita punya brake kereta kalau kita buat laju, kalau tak ada brake tu tak silap, habis iPhone kita. Ataupun takut kita menggunakan teknik arah 4 ni lah. Jadi stop loss forex biasa dalam 30 pip. Kalau nak rendah lagi 20 pip lagi bagus. Maknanya kita reducekan kita punya risk, kita maksimumkan kita punya reward. Very important. Dalam trading saya ada loss juga, tapi loss saya minimum lah acceptable. Tetapi saya punya ada entry yang maximum profit. Mana saya maximum profit dan reward besar lah.
Jadi overall safety itu very important. Sebab kita trade bukan nak satu hari kita nak untung besar, but kita nak trade long term. Kalau boleh kita tak nak untung hari ni 30%, but we feel the loss, but monthly pun kita loss. I think kita, bagi saya kita buat benda yang sama lah. Jangan jadi you buang masa, you buang everything, you buang tenaga, you buang masa tengok depan chart sebab every month you get from salary from market, you perlukan gaji dari market. Jadi jangan buat main-main, jadi bukan boleh main kita main hentam-hentam, bukan benda yang berjudi bukan benda yang berjudi. Jangan trade atas motor, jangan trade tengah mandi biasa, jangan trade dalam toilet. Bila kita dah take SL, kalau kita ada benda lain nak buat, kita take SL, kena tak kena tak apa, okey, bagi tahu kita dah tahu dah kita punya risk kat mana. Don't worry, ekonomi takkan loss, kiranya dia ada proper trading plan. Yang tak ada ni yang risau. Sebab apa? Dia orang kata ikut nasib lah, dia based on nasib, betul tak? Jadi penting, psikologi ni kena banyak, kena belajar banyak belajar bersabar lah. Bersabar ni banyak keadaan. Yang saya cakap tadi, bersabar kena GP, bersabar kena SL, respect SL, jangan ubah SL. Itu disiplin lah, betul tak? Ini disiplin kita sendiri. Sebab kita yang menentukan cara kita trade. Sebab kita jangan salahkan market, jangan salahkan teknik. Kalau kita dah ikut kita punya SOP, rule teknik kita dah betul, itu okay. But anything bila tu jadi sebalik, jangan salahkan teknik. Jangan salahkan teknik. Itu market, pergerakan itu dynamic. Dynamic bermaksud pergerakan up and down atas bawah. Kita kena faham trading itu game purpose, permainan kebarangkalian. Jadi apa kita punya peranan kita, walaupun kita tahu dari segi teknikal, SOP dan sebagainya, kalau market ikut balik apa yang kita nak, maknanya kita kena check ready kita punya risk management. Jadi jangan takut, walaupun market tak membelahi kita punya SOP, tak ikut kita punya SOP, itu okey bagi saya. Sebab itu pentingnya risk management. Sebab kita jangan terlalu rigid dan terlalu takut dengan teknikal. Sebab teknikal, bagi saya kat sini saya boleh kesimpulan saya buat kat sini sebenarnya apa yang saya faham, kesimpulan dalam trading sebenarnya yang boleh saya simpulkan kat sini sebenarnya yang paling penting sebenarnya teknikal ni sebenarnya 10% saja. Whatever technical analysis lah. Jangan cakap PA ke bagus ke, teknikal ni sebenarnya 10% sahaja. Dia jangan belajar lama-lama sangat teknikal. Ada setengah orang tu dia belajar sampai 5 tahun, macam-macam teknik dia belajar, macam tak sesuai semua. Sebenarnya jangan buang masa, fokus pada teknik yang simple, yang senang, buat judgement buy and sell. Sebab apa? Kita kena move satu bab, iaitu bab risk management. Ni ramai yang risk management ada lagi yang second asset, ada lagi masuk second asset. Okay, risk management, yes, very important. Saya tekankan pada risk money management ni kan, ini tak saya rasa tak berapa penting. Risk tu penting sebabnya benda ni high risk. Risk and time management, very important. Time management ni adalah berapa persen agak-agaknya yang kita kena tahu dalam trading kita. Ini adalah 30% bang, very important. Ini saya boleh simpulkan kat sini bahawa kita jangan terlalu fokus pada technical. Kalau kita dah faham technical tu, rasanya elok wave senang, fokus elok wave. Jangan terlalu buang masa banyak sangat kepada belajar technical lah yang lain. Okey, ini dia yang paling besar yang kita kena belajar. Sebab ini lebih kepada sikap, pemikiran kita, cara kita berfikir, psikologi. Psikologi ini sebenarnya 60% tu, besar tu. Tu jangan terlalu fokus pada benda yang tak sepatutnya. Sebab ramai yang fokus teknikal je, dia tarik sharp entry, dah tahu sharp entry itu okey, pegang. Kalau itu guna jangan terlalu pegang pada sharp entry saja sebab kita kena faham setiap kali kita ni. Jadi okey, itu pentingnya risk control, risk limit kita kat mana sebenarnya. Jadi technical 10%. Okay, topik lah bagi saya yang orang kata bidang yang kita kena cover dan technical ni 10%. Jangan buang masa lama-lama. Risk management belajar, trade ni kena trade real account lah. Urusan masa kena ada, masukkan dalam trading plan waktu bila kita sesuai untuk kita trade.
yang tak ada gangguan, tak ada orang kacau, anak kacau ke, tak ada incoming call, ada orang call dan sebagainya, kerja dan sebagainya. Jangan plan tu. Sebab kita ada masa 24 jam sehari, plan time yang sesuai untuk trade. Yang ketiga adalah psikologi saya. Sebab kita kena belajar sabar. Belajar bersabar maksud saya belajar bab orang kata bab risk lah. Sebab risk ni. Sebab kita tak belajar risk sebabnya kita jadi emosi lah. Kita takut dengan loss, kita jadi phobia untuk loss. Jadi kita takut untuk terima as loss. Jadi benda-benda ni adalah lebih kepada mindset kita. Mindset kena betul. First sekali you kena setting mindset. Okay, mindset jangan fikir nak cepat-cepat. Sebab kita tak ada preparation. Dia boleh cepat dalam trading, tapi dia kena ada preparation. Kena ada ilmu dalam diri. Kalau tak ada ilmu dalam diri, market ni banyak kan naik turun psikologi, market psikologi. Tak pernah belajar market psikologi. Kita kena ni lah, kena hidup saya. Market psikologi ni mana kalau kita buy, dia pergi sell. Kalau sell, dia pergi buy. Itu market psikologi. Dia nak psycho kita. Padahal market ni tak ada apa pun. Dia buat kerja dia. Cuma kita yang terlebih emosi. Kita banyak sangat. Bila kita dah satu-satu entry, kita dah analisis based on SOP kita, based on teknik kita kan, kita masuk buy. Kadang-kadang bila kita masuk buy, kita dah set SL, CP dan kita dah tahu kita kat mana. Janganlah tengok chart tu lagi. Bagi saya janganlah terlalu banyak sangat prediction. Keputusan dah dibuat, kita dapat view tentunya kan. Jangan nampak macam nak sell lah. Padahal kita belum lagi kena SL, belum lagi. So sabarlah. Jadi itu proses sabar. Jadi bila kita dah kerja kita dah selesai, analysis kita dah selesai, kita dah buat pesan, itu berserah pada market. Itu dah kerja market. Dia tak naik turun dan tak dia. Jadi kita ni limit kita apa? Limit kita pada risk management. Kita tak boleh lebih. Lebih daripada ini aku tak sanggup. Sebab kita tak masuk, kita perlu bullet. Dalam entry bullet yang ada. Bukan kita nak main layer kita tak. Lepas tu market reverse sikit habis. 50% daripada capital kita loss. Bila dah 50% nak cover balik perlu struggle. Kita akan become strength. Akan pergi. And then kat situ emosi berlaku. Jadi please trade secara berhemah, bukan trade secara nombor digital. Maksud saya trade nampak market semua nak dibuy. Market nak dibuy ni bagi saya boleh dibuy. Kadang-kadang kalau kita trade itu yang kalau kita tak boleh kontrol emosi, kita account kita habis. Lagi kita letaklah account kita letaklah 10,000 ke 3,000 ke 300 akan selesai tentu saja. Kalau kita tak ubah kita tak ada trading yang lebih berkesan lah. Okay, correct? Boleh faham? Saya letak date hari ni. What's the date? Hari dah 25 Januari 21 dah 21. Time tadi kita start 9:30 PM 9:30 PM. Okey, ini dari hari inilah saya letak. Nanti saya share dalam Telegram channel saya. Okey, saya banyak bagi input dalam Telegram channel. Macam-macam info saya bagi. Kadang-kadang motivasi dari yalah macam-macam. Sebab benda ni apa yang saya nampak sebenarnya dekat kita punya mindset terletak dekat psikologi psikologi, emosi, sama takut, panic, everything dekat psikologi yang kita kena ikut. Okey, bila dah tahu TA, it's okay. Pegang je lah TA tu. It's okay, jangan salahkan TA. Okey, saya cukup kemudian saya untuk kata ini adalah saya dulu, nanti dah hilang garang agak kan. Jadi 25 sesi kat sini. Ini kita biarkan. Slide 1. Okey, alright. Ada soalan? Saya stop sharing. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Ada soalan boleh text lah. Cikgu, ada soalan daripada Lukman. Cikgu ada soalan macam mana nak backtest psikologi. Untuk nak belajar psikologi ni, kita kena cari real account. Bukan pada backtest lah, bukan pada simulator, bukan. This is technical, backtest is technical. Untuk backtest psikologi ni kita kena cari real account ni bermaksud janganlah pergi heboh. Kita nak belajar bab psikologi, you must depo the minimum yang kita rasa sanggup kita loss. Okay, daripada stock for example $100. Daripada $100 ni kita nak fikir apa-apa pasal profit.
kita belajar respect kita belajar respect apa yang kita buat. Contohnya kita ada trading plan. Nanti saya share trading plan. Trade trading plan lah yang ada proper, nanti saya share. Ada video sekali nanti saya share. Ada you follow the trading plan. Kat situ dah ada SL, kat situ ada instrument apa yang nak masuk. Satu hari berapa lot size, berapa entry. Janganlah masuk satu hari sampai daripada bulan 4 hari petang malam kan, semua total entry semua dah 50 entry. Itu sebabnya dia tak jadi apa tau trader ni kalau buat macam tu. Dia jadi macam kita terlalu macam not proper lah bagi saya. Not proper. Okay, not proper. Nanti saya share trading plan. Satu trading plan yang my student, the best my student dia buat. Dia buat video, saya share macam mana dia boleh. Dia ada lot. Nanti kita tengok dia ada loss, but dia punya risk dia very low, but dia punya reward very big. Maknanya dia punya risk reward dia cantik lah. So overall dia win. So kita nak macam ni tau, kita tak boleh nak fikir tak kalau nanti kita mungkin profit dia dah cak entry confirm fund sekali dia reverse lah. Sebab benda itu probability tau, tak ada satu teknik yang holy grail. Siapa cakap holy grail, saya tak tahu lah macam mana boleh berkata teknik holy grail. Okay, tak apa, itu okay, abaikan. Okay, soalan itu saya jawab soalan based on dekat teks ni ya. Okay, saya dah jawab Luqman punya soalan. Web test, kena ada icon, the minimum dengan report besar, belajar untuk bersabar, kena SS dan sebagainya. Lot saya kena kontrol. Bila cikgu nak ajar price action, saya memang dah ajar price action lah. Kemudian siapa yang nak belajar dengan saya, tolong Telegram lah, nanti saya bagi tahu lah step by step macam mana. Cikgu berapa lama dari real ke demo? Sebenarnya real ke demo tak perlu lama bagi saya. Demo ni kita tak ada feel untuk belajar psikologi. Kita tak learn psikologi from demo. Demo itu technical. Kalau you nak catch up technical, nak cepat ke technical, nak faham understanding the technical analysis yang you nak belajar ni, you must catch up. Kalau you trade demo icon tu tak ada feel, kena tunggu tu kan, betul tak? Jadi better demo bagi saya tak perlu kot. Sebab demo ni bila kita terus enter the real market, demo kan is the real market but not real account. So better kita enter the real market, the real account, untuk kita belajar psikologi, betul. Tapi untuk technical you must test simulator lah. Okay, siapa nak simulator, PM saya bagi free. Okay, TM mana yang disebut untuk pergerakan market? Ini dia saya pun mau tanya more to technical. Jadi saya kalau tanya saya tak boleh nak cerita pasal teknik orang lain. Jadi dalam price action TF, time frame ni semua TF sama. Itu yang kadang teknik lain dia ada spesifik TF kan, expo lah kan. Tapi bagi saya dalam technical price action analysis, semua TF boleh pakai, boleh guna. Tapi yang belajar candlestick lah, itu kena nak mahinkan candlestick ni, kena tahu asas-asas candlestick, basic candlestick, reverse candlestick, hammer tu macam mana bentuk dia. Jadi hammer open dia kat mana, high kat mana, low kat mana. Sebab itu lebih kepada pergerakan market. Okay, yang saya boleh jawab lah. TF mana, bagi saya PA semua TF. M1 saya pakai, time frame 5 second pun saya guna dalam binary option. Okay, 10 second pun saya pakai. Jadi dalam PA TF not issue, bukan masalah. Okey, berapa lama depend dia punya depend individu lah, depend dia trader lah, macam mana you capture technical, you learn the psikologi sendiri. Sebab psikologi kalau you nak cepat ataupun you nak nampak perubahan dari segi trading, ubah sikap lah. Itu ubah sikap. Macam mana cikgu catch up market Nasdaq. Okey, terus terang saya cakap lah, saya ada few studi bukan saya sendiri dalam ni. Sebab Nasdaq ni satu instrumen yang sangat berisiko tinggi ya. Kalau gold tu bagi saya tak risiko. Sebab Nasdaq 10 kali ganda daripada gold. Okey, 10 kali ganda daripada gold. Bagi yang trader Nasdaq, terutama pada MT4 lah, ataupun stock ke option ke whatever lah, Nasdaq ni memang sangat, movement dia sangat kuat. And then nilai peak per candle dia dekat M1 sangat besar, ratus peak. Jadi dia memerlukan satu risk management yang betul-betul strong. Ini kita kena pegang risk management kita dari segi sikap lah. Okay, sebab market movement dia sangat kuat.
Sebab Nasdaq adalah indeks. Indeks, di bawah indeks ni dia banyak company. Ya, kalau Nasdaq 100 ada 100 company. Apple, Tesla, everything, Intel, whatever teknologi, ya, ada tech teknologi, sektor teknologi yang US company, semua terletak dekat Nasdaq, dalam group Nasdaq. So dia punya strong dia. Sebab this week, Wednesday ada earnings, Nasdaq pun ada earnings, Tesla, Apple. So memang I think Apple lah, Tesla sekarang macam mana ya, stock yang paling betul-betul orang kata very strong macam mana dia stock market punya trader. Dan kebanyakan dalam ni semua orang kata MT4 trader lah, forex trader, tapi saya dah involved dalam stock market sikit, talent. Jadi saya nak move ke satu instrumen yang sangat high risk. Jadi bila kita belajar high risk ni, kita kena display. Kat situ saya belajar ya, macam mana saya catch up market Nasdaq. Sebab Nasdaq saya follow dia Apple punya movement. So kita akan tengok live trade nanti, sebab stock market akan open 10.15 dan 10.30, jadi 15 minit. So Nasdaq akan pergerakan yang sangat laju dan sangat berisiko. Bagi mereka yang betul-betul ada disiplin, bukan buat main-main. Silap sikit, bukan silap sikit lah, bagi saya silap, loss tu tetap ada, tapi loss yang minimum. Okay, alright, saya dah cerita banyak pasal Nasdaq. Ada tidak untuk intraday? Intraday ada. Tip dah kena ada trading plan. Trading plan, dalam trading plan ada apa? Nanti saya tunjukkan trading plan. Okay? Kalau tak follow trading plan, tak boleh follow tiap-tiap hari. Itu masalah sikap tau. Itu masalah disiplin. Jadi saya tak boleh nak tolong bab ni. Okay? Individu dia ada sikap macam-macam kan. Jangan ikut saya. Saya kadang-kadang siang trade, malam trade. Sebab depend your time management. Kalau saya siang sibuk, saya malam trade. You decide lah your time. Time trading, betul. Okay? Tip nak fahamkan market structure, backtest. Ya, Ahmad Farhan ya. Backtest. Saya senang cakap lah. Apa yang ini pengalaman saya, pro trader, dia memerlukan 10,000 jam untuk jadi pro the market. Maknanya dia faham the market structure, memerlukan 10,000 jam. Ya, dulu saya backtest, zaman-zaman dulu saya backtest satu hari 4 jam. Minimum 4 jam buat backtest kat MT4 simulator untuk faham market structure dari whatever lah, chart pattern ke, double bottom, triple bottom, HNS dan sebagainya kan, betul tak? Itu yang nak faham market structure, you must backtest. Sebab bila you dah backtest, nampak structure macam ni, bila tengok real macam ni kan, jadi you tahu macam mana nak read the market punya movement. Okay, nak PM cikgu kat mana dapat simulator? Okay, nanti PM saya, Telegram saya, saya bagi, benda ni free lah. At Sapawi. Okay, Telegram saya nanti. Ya, dia saya buat nama. Okay, ada kelas untuk belajar forex untuk lebih detail. Ada. Nanti PM saya. Saya akan bagi ibu, saya bagi video, saya bagi apa lagi. Setiap hari ada chart analisis. Tapi chart analisis dia trade punya idea lah kan. Tapi tak semua you follow kan. Ada tak kelas forex? Ada. Saya ada buat. Okey. Cikgu, macam mana nak fokus untuk fundamental Nasdaq? Okey, Fahmi. Fundamental Nasdaq. Okey, fundamental lah. You kena banyak read lah, membaca lah. And then you kena tahu info. Okey, first sekali, Fahmi, kalau you nak tahu pasal index ni, you kena ada Twitter. Account Twitter. Sebab the US stock market, orang kata trader stock market banyak belah-belah US tau. Mereka ni akaun Twitter, dia orang akan ada akaun Twitter. Okey, boleh PM saya, nanti saya share lah bagaimana dia orang nak tahu dari segi perjalanan seorang satu stock ni lah. Contoh Apple kan, mereka kaji, mereka study dari segi orang kata dari segi produk, dari segi business plan Apple tu sendiri. Okey, 2024 apa Apple nak buat? Apple akan buat EV car, electrical vehicle, kereta elektrik. Dia JV dengan Hyundai. Jadi di situ kita tahu saham Apple lagi meletup kalau ni. Jadi kita kena belajar. Lagi-lagi keluar earning kena tengok dia punya price movement lah, tengok PE lah, sebab apa-apa fundamental pun dia berlaku dekat chart lah. So you kena tengok PE lah. Technical lah. Okay, earning dia positif ke negatif ke, sama jugalah macam kita trade news lah dekat forex kan. Cat lah, macam cat punya news kan. So macam mana kita nak trade news dekat forex, kita kena
analisis the market tu first lah, and then kita kena tak dapatkan info. Dan saya banyak info dapat daripada Twitter, yang trader stock market, US stock market. Mereka banyak bincangkan bab ni lah. Saya pun banyak yang saya kena belajar lagi lah nak cakap pasal stock ni. Okay, alright. Earnings itu kena study. Saya pun kena study. Saya pun masih study lagi. Ada soalan lain sebelum saya nak tunjukkan trade journal. Sekejap trade journal lah. Ini sudah saya punya. Saya minta izin lah untuk share. Mana trade journal? Ini pentingnya. Trade journal is a trading plan lah. Nak cakap. Trade journal mana dia? Saya share. Nanti PM saya, nanti saya bagi tahu you nak follow Twitter siapa dekat untuk stock, untuk yalah dia orang ada lah, dia punya trader dia kan. Saya follow apa yang diorang update lah kat situ. Saya sikit banyak ada info lah sikit. Sebab diorang ni memang stock market je, diorang mana ada forex macam kita. US mana ada forex, diorang nak trade, trader forex pun tak ada. Ok, contoh ni, alamak, saya keluarkan. Okay, alright. Ini yang sudah saya punya lah. Bagi yang mungkin ada bagi yang baru kan, bagi yang new trader yang masih tak consistent, mesti implement dulu. Implement. Saya share. Okay, sebab ini sangat-sangat penting bagi seorang trader, whatever trader stock apakah option binary forex jadi itu very important. Okay, alright, boleh pakai untuk semua. Ini trade journal. Kat sini kita boleh boleh nampak lah dari segi equity invested kita ada berapa, account kita current equity kita ada berapa. Ini kita yang dia dah formula tau. Dekat area sini kita tak perlu nak usik lah, area ni kita masuk. Jadi ni kita masuk. Saya ada video dia cara nak isi. Okey, kat sini ada video dia, nanti saya share siapa nak. Dan kat sini dia ada average risk reward. Itu for the reward lah, ini very important. Kat sini dia buat summary, ini je summary. Okey, yang detail dia dekat ni, journal. Ini je journal yang sudah saya punya. Nampak tak date dia entry, date dia close bila, currency apa dia pakai, currency instrument apa ni, instrument lah. Position apa? 1 sen. Nampak? Dia semua pakai 1 sen. Ada pakai 10 sen, ada pakai 5 sen, tak ada. Nampak tak? Dia stick to lot size. Ni ada 1. 2 sen. Ni telah melanggar undang-undang ni. Okay? Alright. Sebenarnya stick to lot size 1 sen punya. Ini account dia, capital dia 100 USD. Okay? Nampak? 100 USD mana boleh, memang boleh masuk 10 sen, boleh masuk 5 sen. Sebab leverage besar kan. Tapi risky kita dekat ni dengan entry nanti lah. Direction long ke, short ke, swing ke apa semua kat sini. Entry price, dia entry bila, masukkan bila kita dah order, kita tahu entry price kita kat mana, kita masukkan data-data ni. Stop loss kita ambil berapa, take profit, exit bila, CP lah. Risk reward kita ambil berapa, 1:2. Jadi dah calculate dah ni. Yang kolom biru ni jangan usik, dia dah calculate. Yang hijau ni kita masukkan data. Okay, win ke loss. Kita kena ambil lah. Ini loss berapa? $4. Nampak tak? Dia punya $4, $3 kan? 27 ni besar ni. Ni Nasdaq. Ini dia problem. Sebab dia campur currency dengan index Nasdaq. Jangan campur kan? Sebab Nasdaq ni dia punya cut loss dia sangat-sangat besar. Takut effect pada kita punya margin nanti. Kita punya equity. Ini tak boleh campur sebenarnya. Okay? Patutnya salah ni. Okay? 27 besar. 1000 besar pula. Takut emosi pula lepas ni. Jadi profit berapa? $12. Kita ada profit dah ni. Ni percentage profit, percentage loss, and then balance tinggal berapa. Okay, signal dari segi technical analysis. Sebab
Sedang saya pakai PA, so memang 100% reversal candlestick lah. Kat sini ada pin bar reversal. Pin bar reversal ni apa dia? Command apa? M5, dia masuk entry kat M5, engulfing at open sequence. Ni kita belajar lah, technical analysis. Sebab kalau saya nak cerita sekarang ni memang tak habis lah. Okay, kat sini, the second entry, dia lost. Dia masuk GA, bla 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 bla. And then dia lost $3. Ini profit dia. And then dia masuk pin bar reversal. So kat sini dia note, dia masuk based on apa? Ada bullish inverted hammer. Bullish inverted hammer adalah setup buy pada open sequence. So dia loss lah, tapi dia based on SOP dia. Tetapi bila market pergi up, dia pergi down lah. After cut loss, price go up. Maknanya price turun, dia buy, price turun, kena SL dia, dan lepas tu price naik balik. So dia buat kesimpulan bahawa price naik balik. Okey, maknanya dia dah ikut dia punya peraturan, dia dah ikut dia punya setup SOP. Jadi bagi saya tak ada masalah untuk entry nombor 2. Tapi entry yang ni gold ni sebenarnya kena pisahkan. Dia bukan satu account untuk Nasdaq khas, untuk gold khas, yang campur dengan currency. Ini campur ni. Nasib baik dia boleh balance kan ya. Tidak, saya tidak loss. Lah kali dia pandai Nasdaq sama ni. Dia loss susah apa? Takut account tak balance. Nasdaq ni 5 Januari nasib baik dia untung $58. Bullish engulfing open sequence trend line. Dia ada guna trend line lah, channel M1. So kat sini dia notes lah kesimpulan apa, sebab apa, sebab market dia reverse balik ke, manual cut loss, entry loss 27 bla bla, notes lah apa kesimpulan yang kita kena faham. Kat sini dari email je, dia ada gambar dia. Dia tak bagi gambar. Kita boleh letak gambar semua lah bagi kita tengok balik lah apa yang kita buat. So ini detail emotional experience. Ni dah ada tulis kat sini. 31 Januari recover mode from 56 USD kepada 70 USD. Emotional experience, manual tutup entry kerana dah sampai target recover profit. Lepas close dalam beberapa jam, market drop lagi jauh. Auto rasa menyesal sebab tutup awal. Itu dia note lah apa yang dia rasa lah. Pay apa, dot apa, so bukti apa, dia ada bukti letak gambar lah. 4 Januari recover daripada bla bla bla. Jadi manual tutup entry kerana dah sampai target profit, apa. So kat sini dia ada chart, chart. Ini chart yang dia dah, chart ni auto chart lah. Dia nak tengok ni cara kita apa kita masuk. Ni semua dah auto calculation account transaction. Ni dia deposit. Jadi deposit ni 70 ni bila ni 21 chart data. Ni chart data dia. Ni semua dah auto Ni semua auto. Setiap pair ni dia termasuk Nasdaq pun dia masuk juga kat sini. Gold pun dia balon juga ni. Gold dia balon. Jadi kat sini semua dah auto calculation. Dia akan, bila kita update info ni, data-data ni dekat kotak hijau ni, secara otomatik dekat front page ni dia dah auto calculation. Kat sini kita nampak win trade kita 17, long trade dia winning, long trade dia berapa, 8, short trade berapa, loss trade 11, 9%. Kat sini kita boleh tahulah dia boleh grow berapa persen sebenarnya. 15 point, average trade lah, ini average. Okay, total profit and loss percentage adalah 159.6 video. Maknanya dia dapat, mungkin dia depo 100 tu dia dapat net profit 100 lebih lah. Jadi 100, nampak ni 100 lebih, 181. Jadi kat sini, kat front page ni dia dah calculate. Kat sini kita masuk order, masuk data. Entry kita masuk, kita tengok, kita note signal apa, based on signal apa. Ini technical analysis, you boleh masuk lah. Kalau guna BGMA, apa signal dia, based on apa, reversal candle ke, whatever. Komen apa, letaklah komen. Just kat sini, bila you ada trade journal ni, you boleh trace dari segi traceability, you boleh trace balik entry you, kenapa, why the loss, sebab apa, sebab market reverse dan sebagainya, sebab ada fundamental tiba-tiba news berlaku. Jadi very important, very important. Jadi nanti saya share dekat dalam Telegram channel. Okay, ada video macam mana dia explain lah macam mana nak isi juga. Okay, macam mana nak isi. Alright. Okay. Cikgu, boleh saya minta trik journal? Boleh. Saya akan update. Saya akan share dekat Telegram channel saya. Presentation tu, minta join lah. Sebab apa? Semua info saya dah load kat situ dah. Saya dah upload kat situ.
just the download. Kita dah download benda free Itu benda free yang saya dah guna, saya dah guna. Kalau note semua saya dah bagi kan. Okay. Chat broker mana yang paling ikut saya cakap. Okay, Cairo sebenarnya Cairo semua Cairo. Saya pasal chat ni lah. Sebenarnya yang paling accurate lah PC 2000. Tahu tapi orang mampu bayar ni. Subscribe ni PC 2000 paling accurate. Dari segi candlestick bukan indicator accurate to confirm candlestick. Candlestick TradingView sebenarnya broker. TradingView adalah broker Wanda FXN. It is a meta trader broker. Tak accurate, not accurate 100%. The raw candle yang betul-betul sharp is a TC 2000. Sebab TC 2000 is a platform daripada US lah. Saya pakai benda ni masa saya trade binary. Kalau kita nak belajar about candle ni, about platform binary semua, candle semua dah betul. Jadi kita guna TC 2000. TradingView nak pakai okey, tak ada masalah. Tapi kena ambil, kalau currency ambil FXCM lah, jangan ambil Wanda. Kalau stock market ambil yang stock market punya lah. Ini dulu lah, ini dulu lah. Okay. Oh, nasib fly. Fly lagi. Ambil. Tengok Apple. Sekejap. Oh, Apple get up lah. Okay, saya tengok Nasdaq 10.5. Market stock dah speed dah berjalan sangat kuat. Jadi kita tengok get. Saya share. Nampak Apple hari ni dia ada gap. Memang dia ada pre-market, dia ada pre-market maksud dia market open dekat price mana 14283. Before ni price kat sini 13925 and then dia open market dia up. So bila Apple naik, Nasdaq akan go up. Nampak naik go up. Bila kita tengok kat sini, tengok kat $13 je saya masuk sen dia. Kalau saya masuk 5 sen berapa agak-agaknya? Ini 600 ni ini modal 100 lah. 100 tak cukup lah. 100 tak boleh dah nak Nasdaq risiko. Saya minimum 300 ke 500. Memang risiko. Tak loss sebab itu pun $20 $30 tapi sino. Another broker tak sama dengan Ava sebab another broker dia punya kontrak size kecil So kat sini apa yang saya nampak is Nasdaq dia today dah buat higher high kalau tengok weekly dah habis. Dah tak ada reference. Sebelah sini tak ada resistance dah. New high. Every day dia make the new high. Sebab Apple naik. Bila Apple naik bullish M1 dia naik berapa. So harga Apple sekarang 143 USD. Okay. So effect dia pada indeks yang lain Dow Jones pun naik. Nampak ni. Tesla pun naik. Nampak ada gap di atas. Microsoft ni geng-geng adalah grup Nasdaq lah ni. Google, Intel semua Intel turun. Facebook, Netflix. Ini siapa yang main stock lah ini McDonald bukan grup Nasdaq. Beres minyak ni nak turun lagi saya naik minyak. Kita abaikan Nasdaq lah. Juga minyak. Saya buat analisis minyak. Tapi ada inter minyak. Saya biasa tengok lower tan. Saya very simple. Tunggu buy kat sini lah. Okay. Kita tu entry. But tunggu dia ni ke investor punya confirmation lah. Okay, right. Entry level. Dia turun ke sini. Dia akan turun. Yes, kita open before. Sebab tadi dulu. Kita cek dulu. Kita open before. Nak open high low close lah. Okay, kita sell tadi. Nampak tak? PA setiap price naik turun kita boleh tahu sebab itu bagusnya PA lah. Kita ada reason lah kenapa price tu turun. Kita tahu. Kita tak ada indicator kat sini boleh entry buy tapi kena ada reversal candle punya confirmation. Okay, kat sini boleh buy. Possibility yang entry boleh buy kat area sini. Tapi dia nak turun dulu. Boleh lah scap tapi nak down lagi Jadi nak buy kat area sini. Target buy. Sebab kat sini open low
high, low. Ini basic candle lah, dalam PA basic candle dia, tak payah nak apa lagi advance lah. Kita tak pakai, but it's totally different dengan PA. But PA is more to the price movement, gerakan market, gerakan harga market. Okay, so up and down price kat sini ada reason. Kenapa? Mesti ada reversal candle pada lower time frame. MT30 kita nampak candle kan, but bila pergi ke lower time frame, mesti ada reversal candle. Sebelah kiri ada sebab. This is the open takeaway dari sini. So I think that memang setup PA ni masih biasa ada, tapi kita tak pernah nak banyak lah, sebab kita kena jadi so sini area untuk buy, area ni buy, kat sini ada satu lagi untuk buy, area sini enter sini. So saya marking sekejap and then saya tunggu price datang. Nak letak pending order kan, boleh pending order. So saya biasa saya akan buat ni tu sekejap lah, right. Ini dah sell lah, dah orang kata dah terlepas lah. Dah terlepas. Okey, kita tengok currency. Kita tengok currency. Saya buka satu terminal element info. Okey, saya buka satu website, satu ni. Saya tutup. Kita tengok okey, payroll last soalan terakhir, broker yang cikgu recommended untuk accuracy selain KC tak ada accuracy pun, semua broker sama lah. Yang betul-betul yang dari segi broker MT4, broker forex, susah nak cakap lah. Bila saya cakap Ava, orang kata, ada setengah student saya cakap dia tak accurate. Saya pakai Ava, lepas tu saya juga pakai Nvidia. Jadi saya akan compare dengan CPU. Lepas tu saya buka CPU. Dia totally different. Susah nak cakap lah. Sebab kalau saya cakap apa trade, ada juga orang kata dia lain lagi. Susah nak dibahaskan lah bagi saya. Saya pakai Ava, saya pakai Nvidia, saya pakai Rinso. Okey, saya share. Mana dia? Sikit baik ni cak lah ya. Okay, ini untuk currency, untuk gold. Kita tengok gold. Apa dia gold? Gold naik balik. Okay, saya tak gold ini based on PA saya tak tahu teknik lain ni. Ini dia trade dia naik. Wow. Pagi dia naik. Gila, stock market 10.5. Nasdaq naik, dia pun agresif lah sikit. Sebab dia reflect juga lah kadang-kadang. Okay. Ini kita apa yang kita boleh cari gold ni. Nak baca dah tak? Yang penting sebab PA ni sebenarnya kalau kita pandai jari, sebenarnya kita dapat instant order, bukan pending order. Sebab ada teknik, dia kena setup kan. Dalam PA sebenarnya immediate boleh dapat lah. Tapi cepat pun kita tepat lah. Cepat open, high, low, close. Saya kena kena sekali lepas nak bikin tak habis ni. Okay, dekat area upper shadow, the current candle S4, dia tengah buat upper shadow. Lower shadow dia siap, body tengah buat, upper shadow tengah buat. Betul? Okay, sekarang ni, apa yang kita nampak kat sini? Kat sini ada open close. Open, high, low close. Open, high, low close. So this price 18696 adalah price tu berada pada open close. Ini sama. Okay, ini boleh. Tak lepas. Ini tak lepas lagi. Kita nak cakap buy lah. Boleh lah, tapi yang buy pada bawah untuk KPS dia. Nampak di bawah. Ini tadi. Di compromise. So kita back to lower time frame. Okay. Kalau nak sell sell kat sini. Okay, very clear. Okay, kat sini kalau nak sell. An ally has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. Lepas lah open, high location set. Nampak tu susah. Tak settle lah. Bola sendiri nak buat susah terus. Tapi dah set up ni dah dah kurang. Yang ni tak apa. Saya dah set
tak lepas ni. Dah, dua. Sebab saya PS ni dalam PC. PS saya tengok tu. Sebab saya tengok dia HP. Dia slide. Sebab slide dia tu tak tahu lagi. Slide pun dia. Dia break. Kalau nak sell, sell tadi, dia kata dia tadi. Okay, right. Nak buy kan? Kalau nak buy, itu buy sampai ni. Buy. Dia buy sampai ni. Dari dia ni juga tak. Dua area. Buy dia. Tak loss, bawa lah. Kita nak tak loss. Bagulah kita pulang ke rumah. Dua dia dua. Kita loss ambil. Sampai kan, kita nak tak loss. Kita boleh kita. Okay, right? Right, so kita check sikit. Sampai kan tengok yang dua. Okay, ada dia. Dua sequence. Okay, kita tunggu yang level yang kedua ni. Kalau lepas ni datang balik, kalau dia terus naik tu tak ada setak lah ya. Ini yang terdekat lah. Kalau setak banyak paling hampir. Atau nak sell kat sini. Kat sini tak nampak. Kita ambil kat sini, kita sell. But kena tunggu confirmation reversal cancel. Okay, alright. Dah nak attack tu. Okay, ini contoh Tencent kecil envoy kalau saya nak entry buy kat sini. Sebab kat sini open sequence, kat ini open sequence. Okay, mungkin anda tak faham apa saya cakap open sequence. Itu kena join saya punya kelas lah. Saya cakap malam, setiap minggu ada kelas Jumaat malam. Kita akan buat live trade. Kalau live trade saya kita lah apa itu cash Asia, apa itu price, apa itu action, apa itu dalam PC, apa yang kita kena faham, basic apa yang kita kena faham. Ya, alright. Tak apa, kita move ini di USB. Saya buang balik. Gold tadi kena tunggu setup Oh yang saya ni mana kecat lah, tak pakai apa-apa lah. Ibu saya tak pakai, saya tak pakai. Ibu saya suka dekat mereka. Okay. Nak guna trading view pun boleh. Tak salah. Kat sini tunggu bar. Dari sini. Dari sini tunggu bar. Cantik ni. Dari sini. Sekarang itu GA. Okey, right, GA. Okay, ini contoh ya, setup nanti. Jadi jet zero, ada limit dekat M1 ke M5. Sebab ni. Ada spot loss ambil lah, kecil halus. Ambil area sini ke spot loss. Ini tu tak baik. Kalau sekarang ni turun, dia break sini, dia jumpa sini. Okey, GA ya, permintaan GA, saya akan lepas ni. Saya sorry lah, saya tak trade lah tahun ni. Saya banyak fokus pada Nasdaq lah. Sebab Nasdaq dah cover habis lah. Dah cover habis. Maksud saya dah profit dengan Nasdaq dah cukup padu lah. Okey, GA, mana GA? Kita message sekejap, nanti kalau ada setup kita masuk. Instant order Okay, GA, saya sudah tengok M1. Tak dulu. Sampai. Wow. Itu trend lain lah, saya pakai pun trend lain tak tepat pun. Itu dalam trend kan, betul tak? Okay, alright. Tak dulu. Dulu cara itu tak dapat. Itu lain. Betul tak? Jadi kita tak bayar.
Boleh buat entry. Entry. Kemudian balik ni. Kita pergi tetap. Pergi tetap ya. Lepas kan kemudian nak lagi ya tak punya dekat dengan ni ada dekat takut ni tak ada lagi ya tak punya opposite so kalau you nak buy tunggu dia turun kat mana sini tak ada nampak nampak dia tunggu dia turun kat sini ya sekarang gender tu nampak dia nak turun kan lari buy kat sini kat sini tadi sebab area sini kalau dia turun sampai situ ya. Kalau dia terus naik dia tak ada tetap ya. Satu level lagi sini yes sini ok sini satu dua tiga sampai sana alright ni nak naik ya naik nak ni nak naik alamak. Ini salah satu contoh lah ya. Setup lah. Ini dah lepas. Ini second. Third. Ini bermain kan. Kalau nak try to sell, boleh kat sini. Okay. Boleh tengok putih kan. Okay. Sini kalau nak sell. Okay. Ini kalau nak sell lah. Ini tak siapa nak, tapi siapa lah kan. Tapi direction market nak go up lah. Okay. Ambil buy sini sampai sini, isi je, ada setup, reversal, sell. Macam direction yang mana nak tarik main lah. Ya Allah. Jawab lah. Kalau lagi lepas tu kalau bagi saya guna trend lain untuk marking tak cecak dia ya, memang dia nak ini kalau dia betul sell kalau dia break atas memang dia nak fly tapi from buy tadi yang strong kat sini sebenarnya yang header pada M1 ni setup ini pada M1 setup ya GA ya mana ya saya yakin dia boleh lepas lah tak tahu dia boleh lepas kat sini dah banyak dia punya apa tu dia retest resistance kat sini lah terlalu banyak kalau dia strong dia akan fly lah apa yang saya nampak untuk diri ni ok alright GA ok ni saya kita letak ke sini sikit nanti kita akan tengok balik kita pada dulu dan kita go back to gold apa kita gold yes nampak tak gold main dia naik kat sini dia buy kat sini dia terus naik dah kat sini buy dia terus naik ya dia terus naik ni GA ni GA sorry gold tadi ni gold gold sell ok gold tengah sell kan tadi kita tak sempat nak buy kan nampak tak kat sini jadi tak ada reversal kan untuk buy nampak dia break sekarang ni kenapa dia sell kita kena tahu memang ada news ke tak kisahlah whatever news ke semua kita tak nak beritahu lah kan tapi dia tinggi technical kita nak cari dari technical siapa yang mata dia belajar sikit lah dari sini ini open sequence nampak dia tak lepas ok, kat mana kita nak buy? Boleh tak kita buy atau kita sell lagi? Kat sini salah satu entry untuk buy sekiranya kalau dia tak break lah ada reversal buy kat sini kita buy tapi kita tengok kelakuan market punya movement belum ada confirmation untuk buy kita market sekejap kat sini satu level ni tak N15 je, saya kira N15 je tapi kalau buka TF lain sama je ni salah satu entry
untuk buy area. Estimasi untuk buy. Untuk sell ada, tunggu dia naik dulu. Nak sell, dekat area sini. Nak sell kat area sini lagi. Kalau nak selepas sell tadi kan, kat area sini. Jadi dah lepas atas. Nak buy tadi sebab ada confirmation yang bukan buy lah. Okay, kat sini sudah satu buy. Okay, tapi belum ada reversal. Jadi kena check lower time frame M5 M1, tapi tak reversal, tak ada lagi. Tunggu dah. Ini salah satu engine buy lah. Okay, inilah kah, inilah kah. Ini dia turun ni, sekarang kat sini lah. Dia kat M30. Nanti kat M30, nampak? Open, high, low close. Nampak dia kat body. So, low tadi sell, dia kat sini. Dia close ni, dia kat sini. Okay, sama ada dia boleh naik balik kalau dia strong market ni, level PT yang very strong. Kalau dia strong level ni, dia up. Kalau tak, dia break, dia cari benda dulu. Kalau tak, dia cari benda dulu. Kalau dia sini pun, dia break, memang dia akan terus ke bawah lah. Itu dari segi trend lagi lah. Dia trend ni. Nampak lah. Itu good. Ini good. Wah, tak lepas lagi. Sampai lagi sini. Kalau nak ikan A, dia resisten yang berat. Tapi kalau sini, kat sini dia open betul. Dan ada sikit. Okay, alright. Ini BKC. Nampak tak ada buy. Ini pun tak ada buy. Tapi dia tak close lagi tau candle. Kadang dia tak 15 tak close lagi. Tak silap. Tunggu dia close. Kadang-kadang dia buat candle atas dia fly. Dia tak close lagi. Okay. Pattern kalau turun lagi kat mana kita nak buy, dari sini. Kita dah masuk je. Sekarang kita dah masuk sini kuat. Dia kan? Tapi tak kuat lah. Bagi saya kuat tak kuat saya tak nak. Saya tak nak berlari tak. Sebab saya jadi ni dia ni dekat sini kan dia jadi kita tunggu ini belum ada sel lagi lah confirmation kat mana lagi lepas jadi kat bawah ni nampak dia tapi dah lepas kan kalau saya tak dah lepas opposite kita ni semua ada makna dia ada open price lah kita ada open price tapi tu ada buyer boleh ni sini je guys kita tanda dia ni walaupun kita find masuk nanti kita ada itu kau masuk setup lagi lah kita dah mati ni setup ok nampak kita ada setup lagi dia bully nampak dia belum close gold belum lagi DA tenang balik nampak hati-hati lah market tengah ni DA sell tak ada sell tadi kat sini dia nak turun lagi lah DA boleh pergi jauh lah cantik DA very nice DA sell siapa nak sell boleh sell ini nanti saya tadi tolong ambil atas ni tolong ambil sini pas bawah tak silap boleh break banyak ayah high ya sudah banyak buat ayah high before ni kalau nak entry sell lah tunggu dia naik sikit lah area yang dekat M15 M5 kalau nak entry sell kalau dia pull back balik dia naik sikit area sini kita sell balik tapi yang terlepas kita sell lah tapi tak siapa nak masuk sell boleh tapi follow team sikit lah saya dah tanda kan lepas sini open sequence open low high close ok ini open low high close price level ke tempat satu ni satu ni
quite strong lah, body dah break. Ini confirmation ya. Okay, goal apa kita? Tak lepas. Ni tak silap kalau ubah no candle M30 30 minit lagi 6 minit nak pukul 11. Kalau candle bullish nanti pukul 10.30 11.30. So, memang payah, maka payah. Dia tak lepas. Okay. FD dia tak nak cari bawah ni, bukan nak cari sini untuk buy. Ini bersama, tak ada confirmation H1 lagi 6 minit, candle sebenarnya baru. Kita tengok dia ikut tidak. Sekarang ni dia strong untuk beli. DA nampak tak lepas. Dah tenang pun nak lepas untuk buy ya. DA DJ DJ boleh saya balik. Dia ikut tidur. DJ siapa nak sell boleh sell. Tak loss. Ambil lah 20 tiga. DJ dia tidak kosong. Dan dia ikan yang DJ ni. Kita sudah nak beli dia presiden yang macam presiden yang kuat lah kan. Dia macam lah. Jadi kalau nak dia kan dia cantik. Dia pun memang jadi. Dan sebab PA ni naik kecat, dia naik kecat. Kita tak bergantung apa-apa dah. Kita ni yang kalau pakai indikator, kita analisis kita ada SOP, kita akan banyak test. Tapi dia tak faham dia kita baik sekolah kita. Problem boleh kita. Okey? Ni cantik untuk test. Tapi kena ada confirmation dari kita candle. Ada soalan? Ide ya, okey soalan Euro 31. Euro 31. Okey. An ally has been slain. Shut down. Dia nak video ni. An enemy has been slain. Dia ada ni. Jaga ni jangan betul lah. Sebenarnya betul ni saya tak berapa ni tak. Bila kita dah faham ni kok lah. Tak jadi ni kita kena nak bayar dari sini lah. Betul lah saya dari sini nak bayar balik. Ni kata dia tak buat. Jadi saya nak sell. So kita pergi lower time ke, ni H1 kan, kita main pergi kat H1, so ni tak lower time ke. Kat sini nak beli dari H1. Kalau nak sell, beli H1 kat sini. Kalau price kita tambah, pull back balik, sell lah. Kamu dia tak boleh. Hari ni kita sell lah. Kalau kita sell, kita sell. Bolehlah escaping. But be careful lah kat sini. Kalau ada reversal kita buy sebab sekiannya is uptrend. Sebab dia dah downtrend before ni. Dia downtrend. Dia dah downtrend. So, kalau dia nak naik ni, dia turun sini sampai sini naik. So, kita target sini lah. Kita kena buka bigger time frame lah. Okay, mana kawasan-kawasan yang betul-betul strong untuk sell balik. Dari sini. Indian cake. Dalam PA ni reversal kinetic kena mahal bukan satu dua reversal yang tak macam 5 reversal 5 tak terlalu cover face better semua kita tahu buat kita tak nak fokus pada satu jumping saja beli Harami pun very strong lah, Nino pun very strong lah, Doji pun very strong. Bagi saya strong tak strong is number 2 lah. Yang penting your entry dah ada risk, ada jaga ke area tak perlu apa kalau nak check mah kalau nak swing dia tu tak kena beli tu macam kita kena beli macam tu very simple market bagi kita profit dia masuk itu kan kita as a trader kita control capital kita control risk kalau kita tak boleh control no problem gigi tadi saya dah ada soalan suara macam jauh tak clear
Buku Abra daripada berapa? Sebab buku Abra ni kecil dia 1/400. Sebab dia bukan buku lain-lain sampai 1 minit. Dia 1/400, sebab dia betul-betul buku. Dia tak ada warna Saya suka buku-buku yang very established lah, macam FX Pro, FXPM. Ni buku-buku yang tak ada bonus lah. Lain buku yang betul otai lah. Buku lain pun okey, saya tak kisah buku apa, yang penting you make money, whatever. Okey, ada soalan? Enemy double kill. Satu soalan kita tengok balik. Goal bukan buy ya, kita buy ya. Dia bawah tu, Jalila nak turun lagi tu. Ni tu sama. Jalila turun balik sini, di sini. Ini player ni. Tunggu dia sekarang ni. Dia terbalik dah, nampak dia dah break. Dia tak reject pun dekat open zikun, dekat level yang saya mati. Kita boleh back, buy balik. Isi kat sini, enter. Jadi saya je. Berapa pit agaknya kalau kita amplify kat sini. Kalau dia pun back, dia tidur, 30 pit nak tanam. Dapat, dah lepas. Tak lepas. Dia nak terjun balik. Okay, alright, DJ. DJ siapa masuk sel? Saya dekat sel tadi kan. Sebab dia reject dekat opposite ni, nampak ni? Tak shadow pump. Okay, DJ. Come on DJ. Jadi semua ni, tak ada confirmation. DJ terus sel. Dia terus sel, dia tak nak tunggu sini, tak nak balik. Okay, kalau nak re-entry sel, sekarang dia boleh entry sel suruh dia keluar, siapa nak sel, boleh sel. Sebab memang saya tak sel sekarang. Dia re-entry. Okay, cantik ni. Ni sisi level yang ini yang ini. Memang solid lah. Solid tak solid, kalau saya tak solid pun tak apa, dia nak naik balik pun saya ada kita takut pun kita market DJ sorry adik-adik ni adik-adik DJ kan kat sini kalau tak ada mobile sampai lagi ini adik-adik yang possibility lah tapi apa-apa pun tak ada tak ada sini apa ni cantik sebab ni dia boleh buy untuk boleh panggil dia ni dia dah mesti sekejap tadi dia sell ada reason lah ada sebab jadi sini satu the opposite code of high the close price tak lepas sell ada register handle kat situ so kat sini sell banyak setup lah tak habis setup dalam PA ni tak habis cuma kalau kita masuk banyak entry takut overtrade dia menyumbang kepada energy ok jadi kalau kita nak sell re-entry sell tunggu price ni datang kat sini dekat F5 tunggu kat sini cantik ini kalau nak re-entry sell untuk itu USD kat di sini ya ini naik sikit ini sini ambil mana ini kita boleh ambil based on risk reward ratio atau tapi nak tenang ya nak konsisten kita punya trading kita ambil risk reward ratio satu ni sebab 2 satu ni sebab tenang semua currency sama lah ok ada soalan go naik balik tak apa biarkan kita tunggu sell kat sini ya go sell kat sini ya ok alright ada soalan ada pertanyaan sekarang dah pukul 11 ada soalan? Boleh faham tak? Ada cadangan apa? Ada plan share ya? Plan jurnal ok sekarang lah dia orang boleh tengok lah implement risk lah tolong implement entry ya jangan lah masuk makan tu je mengharapkan profit macam-macam tak boleh jadi you must learning tau you must belajar ni this is proses bukan benda beri macam macam situ je please
jadi learning ni. Take time lah. Saya pun take time untuk masa lah. Mana dia jalan shortcut? Nak shortcut. Dia jalan shortcut dalam tu. Saya dah share slide yang kita discuss tadi. Lepas tu saya share state journal. Saya bagi dalam bentuk contoh dan saya bagi dalam bentuk video. Telegram channel saya Prasetya Cahaya FX, boleh tengok. Saya dah share. Okey, ada soalan? Saya tunggu. Saya rasa cuba cukup kot untuk sampai ini. InsyaAllah dalam minggu depan ke, tengok bulan depan, InsyaAllah bulan depan ya. Minggu depan dah masuk Ipoh Januari. InsyaAllah saya akan buat lagi webinar untuk faham bukan dari segi teknikal. Mungkin saya cerita teknikal bulan depan. Teknikal nanti bagi keseluruhan masa. Saya cerita sikit lah teknikal nanti apa itu open sequence, open price apa ya. Jadi kita teknikal InsyaAllah. Saya tunggu sampai 11.15 ya. Kalau tak ada, insyaAllah saya akan turun ya. Ada soalan boleh chat dekat, boleh on your mic ataupun boleh text message dekat meeting detail dekat ni, dekat chat, ruangan chat ni. Okey. Saya dah share dekat Telegram channel. Info-info tadi saya dah share. Nak simulator saya share dekat Telegram channel lah. Simulator buat better untuk faham teknikal. Bukan untuk belajar psikologi memang susah ya. Simulator. An ally has been slain. Enemy double kill. Okay, saya dah share semua semua dekat Telegram channel. Ada soalan boleh on mic, boleh text message dekat tu, dekat tepi sebelah kiri je, sebelah kanan. Ada soalan boleh tanya. Saya briefing lah pasal trading lah Kalau kami faktor betul ni saya tak pandai lah. Bagi nak belajar dengan saya, price action nanti PM saya lah, nanti saya ajar. Imran, cikgu boleh ajar price action tak cikgu? Boleh. Awak join satu group kita, saya yang comfort. Setelah tu webinar. Okey, hari Jumaat malam kita akan buat webinar, kita buat analisis, lepas tu saya sikit-sikit dari diri. Benda yang sama sebenarnya, saya ulang kan. Tapi kebanyakan student saya dah belajar dengan saya, mereka psikologi lah. Dia nak belajar sabar, dia nak belajar kawal emosi. Take time lah, I think take time, ambil masa. Boleh? PM saya, nanti saya bagi detail. Syarat dia tak susah pun, just buka account je, free je. Dia buka akaun strategi je dah boleh belajar. Ibu dapat, video dapat, everything. Dia bagi link broker, deposit 100, akaun tu, bukan akaun saya. Just untuk sebagai syarat saja. Okey, tapi nak trade Nasdaq, kena pakai average trade lah. Ya. Tapi deposit dia besar tau. Sebab dia besar. Tapi dia sangat tinggi lah. Siapa yang berani lah, yang hati kering boleh lah. Okey, boleh, tak ada masalah. Nanti tanya saya. Okey, siapa nak live boleh live. Saya tunggu sampai 11.15. Terima kasih.
Kalau nak sudi join webinar saya, insyaAllah saya akan bagi info yang lebih lebih menarik, lebih bagus untuk you all sebagai guidance, trader. So bagi yang belum mengerti mana, sabarlah ya, sebab saya pun ambil masa agak dulu kan. Jadi you must orang kata lalui proses demi proses. Sebab proses itu experience yang you kena get, yang kena dapat, yang kena lalui untuk jadi seorang trader. Sebab yang penting yang putus asa lah. Sebab kalau putus asa ni sakit lah kan, mungkin dia tak ada rezeki kan dalam bidang tu. Okay, alright. Siapa nak live boleh live. Untuk stok, tanya pasal stok ni. Tanya stok ni, nak belajar pula. Untuk stok cat tu, bila get nak up and down. Tapi dia terus tutup jalan, get. Okey, macam ni lah. Istilah tutup get jangan pakai lah. Jangan pegang satu pendirian tutup get mesti tutup. Mesti get berlaku mesti tutup. Benda ni tak boleh pakai ya. Konsep macam ni tak boleh pakai. Market tak macam dulu. Ya. Gap tu sebenarnya candle body candle. Siapa pakai TV 2000 tahu lah. Siapa pakai broker MetaTrader mesti ada gap. So Apple gap, trading view gap. Padahal TV mana ada gap. This is body candle. Dia ibarat body candle. Dalam body candle tu, gap tu dia ada meaning dia lah. Kat situ daripada gap tu kita boleh tahu dia nak entry kat mana. Okey, jangan terlalu pegang bila ada gap. Ni mesti tutup gap. Lah. Kadang-kadang setahun boleh tutup gap. Okey. Jangan pegang teori ni. Saya tak pegang teori ni. Sama-sama dah, alright. Nanti join. InsyaAllah next one saya akan buat satu lagi. Saya akan share technical, don't worry. Semua masa ketutupan masa saya share. Itu okey. Saya open. Saya tak ada nak teruk-teruk kan. Bagi saya ya benda ni ilmu kan. Alright. 11.20 saya close Ada lagi 9 minit. Siapa nak tanya, siapa nak stay, nak apa-apa boleh tanya. Ya Imran Ya, next month nanti saya akan ada kita bisa faham dari segi istilah. Terima kasih semua. Nak pastikan gap tu terus berjalan atau tidak, Ahmad Farhan kita kena tengok open price. Jadi kita boleh nampak dia punya movement price tak kan. Dia nak tutup gap balik ke, dia tak nak tutup gap balik ke. Dari segi candlestick ni kita dah faham maksudnya macam mana pakai candle. Saya tak pakai candle Hacken Hachi, saya tak pakai Hacken Hachi saya tak pakai. Saya tak pakai. Nak pakai boleh tapi saya tak pakai. Boleh juga dia tak get macam dia sebab Hacken Hachi dia dah tak play, dia average candle tau. Dia macam ni dia gabungan beberapa candle. Dia macam contoh 5 candle digabungkan 5 candle times contohnya M5. Tak silap saya lah ni, kalau salah betul kan lah. 5 candle M5 digabungkan jadi average satu candle. Macam tu lah. Maknanya dia akan kira gap kosong tu. Bila ada gap datang kira sekali. So bila action punya candle tu dia tak nampak gap lah. Ibarat macam tu. Boleh juga pakai action but action ni kita tak nampak reversal candle. Itu yang problem dia. Nak pakai boleh. It's okay. Mana yang biasa nampak lebih mudah, lebih faham, senang kontrol. Dan kita tak kalut, kita tak panik, kita tak emosi. Ini teknik pun kita pegang. Teknik yang kita rasa semua dengan begitu lah. Boleh juga. Kita tak ada nampak gap lah. Sebab kita kasih gap tu sendiri. Macam candlestick dia ada gap. Terutama kadang-kadang price tu laju kan. Yang kadang jadi gap. Gap pun berlaku bukan segala market tu close open. Macam Apple tadi kan, dia open je terus ke atas. Kadang-kadang market tu terlalu laju dia pun boleh menyebabkan terutama pada time frame kecil lah. So dia very fast punya price lah kan. Jadi lagi saya get body candle. Kalau pemahaman saya lah, Dia tengok open price lah, boleh kita nampak. Turun balik.
11, 20 kan yang ni nanti saya ikut. Okay, boleh cek. Saya buat lah. Oh, kau turun lagi Buat mana saya lagi tu? Dia tak lepas masing-masing lagi. Tadi review terjadi untuk baik. KU pun nak turun. Chef nak naik USD chef nak naik. Leading nak turun. Sebab ada take time. Okey. Nampak minit ni Okay, terima kasih semua